Okey, cikgu akan terangkan balik mengenai dengan kuantiti terbitan. Okey, berdasarkan soalan yang cikgu bagi kat korang minggu lepas. Okey, macam mana dapat unit-unit yang cikgu dah buat jawapan ni. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu Okey, sebelum kita tahu tentang unit terbitan, kita kena tahu kuantiti asas unit bagi kuantiti asas. Okey, so ada 5 kuantiti asas. Okey, yang pertama panjang, masa, suhu, jisim dan arus. Okey, panjang unit dia adalah meter. Unit SI meter. Okey, masa unit SI dia adalah saat ataupun S. Suhu SI dia adalah Kelvin ataupun K. Jisim unit SI dia adalah kilogram ataupun kg. Dan arus unit SI dia adalah A ataupun ampere. Okey, so daripada kuantiti asas ni, kita akan dapat kuantiti terbitan. So, apa tu kuantiti terbitan? Okey, ini adalah senarai kuantiti terbitan. Okey, maksudnya kita akan dapat kuantiti terbitan tu hasil daripada gabungan kuantiti asas sama ada secara darab ataupun bahagi ataupun dikombine darab dan bahagi. Okey, first ialah luas. Okey, untuk luas, kita akan dapati unit terbitan dia adalah M kuasa 2. Okey, macam mana dapat M kuasa 2? Okey, ini cikgu nak tunjukkan. Okey, daripada luas, kita kena tahu first kali adalah dia punya rumus. Okey, rumus untuk luas adalah panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar adalah rumus dia. So, daripada rumus, kita akan dapat unit terbitan. First, kita kena tahu panjang ni unit SI dia apa, lebar ni unit SI dia apa. Jadi, panjang tadi cikgu cakap, unit SI bagi panjang adalah M, meter. Okey, so lebar, dalam yang kat sini, dia tak tulis lebar. Tapi kita tahu bahawa lebar tu adalah panjang, ukuran panjang. Panjang lebar maksudnya samalah. Jadi lebar juga adalah meter. M darab M. Bersamaan M kuasa 2. Okey, sebab itulah kita dapat luas ni, unit dia adalah M kuasa 2. Okey, selesai. Okey, yang kedua adalah isi padu. Okey, isi padu simbol dia adalah volume. Okey, macam mana nak dapatkan isi padu? Isi padu ialah hasil daripada isi padu. Rumus dia panjang darab lebar darab tinggi. Ya. Boleh? Dia boleh masuk kat printer saya ni. Printer saya. Printer saya boleh lah. Macam nak lebar ni. Apa warna. Tapi saya dah ada saya beli. Wah, atas tak boleh rasanya. Bukan. Ni Epson je. Epson tak meja saya. Okey, sorry ada gangguan. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang unit SI panjang adalah M, meter. Okey, lebar sama juga. Lebar adalah panjang juga kan? Jadi M juga. Tinggi pun kita panggil sebagai panjang. Ukuran dia adalah M. Okey, bila ada M ada 3, okey, M kuasa 3. So sebab itulah kita dapat jawapan dia kat sini. Cikgu tulis M kuasa 3. Okey, ketumpatan. Okey, ketumpatan dia lain sikit sebab dia adalah bahagi. Okey, so bila bahagi, ketumpatan formula dia adalah jisim bahagi dengan isi padu. Kan? Okey, jisim bahagi isi padu. Okey, so kat sini kena tahu unit SI bagi jisim apa? Okey, unit SI bagi jisim adalah kg. Kan? Kg.
Okey, isi padu. Isi padu tadi kita dapat apa? Okey, kalau tengok kat sini, isi padu dia adalah M kuasa 3. Jadi kita letakkan isi padu ni, unit dia adalah M kuasa 3. Okey, so bila M kuasa 3 berada di bawah, kita akan naikkan M kuasa 3 ni di atas. Okey, so dia akan jadi kg M kuasa 3 tapi ada simbol negatif kat sini. Okey, sebab kita bawa naik M kuasa 3 ni ke atas. Okey, faham Okey, so kat sini dia akan dapat kg M kuasa negatif 3. Okey, next adalah laju. Okey, laju V kecil. Formula bagi laju ialah jarak bahagi masa. Okey, so kat sini formula laju. Laju bersamaan dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak adalah dalam unit apa? Jarak adalah panjang juga. So, jarak unit SI dia adalah M, meter. Masa, unit SI bagi masa adalah? Okey, masa mana? Ni masa. Unit SI bagi masa adalah S. S tu adalah saat. Jadi, kita letak S kat sini. Okey, sama macam tadi. Kita tak nak S berada di bawah. So, kita akan bawa S naik ke atas. Bila S berada di atas, M, S. Okey, tapi kita letak kat sini kuasa 1. Sebab S ni tak ada kuasa kan, bermaksud dia kuasa 1. Tapi sebab kita bawa S ni naik ke atas, kita letak simbol negatif. Jadi MS negatif 1. Okey, so dapatlah kat sini tadi MS negatif 1. Okey, faham? Okey, kemudian kita tengok pula hal laju. Okey, hal laju Hal laju bersamaan dengan sesaran. Dalam soalan mungkin dia akan bagi formula. Daripada formula ni awak just kena tahu unit sahaja. Okey, sesaran ni apa? Sesaran ni sebenarnya adalah jarak. Okey, tapi jarak yang paling dekat. Contoh awak nak ke asrama, mana jarak yang paling dekat? Okey, so daripada makmal ke kantin ke asrama, itu jarak paling dekat. Itu kita panggil sebagai sesaran. Jadi sesaran itu unit dia juga adalah dalam M, meter. Masa sama macam tadi, S. Okey, so bila S berada di bawah, kita bawa naik ke atas, dia akan jadi M, S, negatif 1. Okey, mesti ada simbol negatif lah sebab kita bawa naik ke atas. Okey, jadi hal laju dengan laju, dia punya unit dia adalah sama. Okey, so ni hal laju. Okey, kemudian kita tengok pada pecutan. Okey, pecutan, apa formula bagi pecutan? Pecutan adalah bersamaan dengan perubahan hal laju. Okey, hal laju bahagi masa. Okey, hal laju bahagi masa. So tadi hal laju tadi apa tadi simbol dia? Unit bagi hal laju tadi adalah MS negatif 1. Yang ni MS negatif 1. Okey, jadi MS negatif 1 bahagi dengan masa. Okey, so ini tengok betul-betul. Okey, tadi cikgu cakap bila S berada di bawah, kita bawa naik dia ke atas kan. Okey, so kita bawa naik ke atas dulu. MS negatif 1. S pun akan jadi negatif 1. S kat sini, naik ke atas. Bila S ni ada 2 kali, S ni ada 2 kali kan. So, kita kena gabungkan S ni supaya jadi satu saja. Jadi, M, S. Okay, macam nak gabungkan S ni? Tengok kuasa dia. So, negatif 1 dengan negatif 1 ni, kita kena gabungkan dia. Macam mana cara nak gabung? Ialah dengan cara kita tambahkan dia. So, negatif 1 tambah negatif 1. So, kalau matematik, negatif 1 tambah negatif 1, kita akan dapat negatif 2. Okay, jadi kat sini, kita gantikan S ni dengan negatif 2. So, ni jawapan dia. MS kuasa negatif 2. Okay. So, kat sini, cikgu dah buat. Jawapan dia ialah MS negatif 2. Okay. Momentum.
Okey, momentum adalah, apa formula momentum? Kalau tengok dekat nota. Okey, formula momentum ialah jisim darab hal laju. Okey. Jadi jisim, unit SI jisim adalah kg. Unit SI hal laju adalah berapa tadi? Hal laju ms. Hal laju kat sini kan? ms negatif 1. Okey. Bila di darab tak ada masalah. Awak cuma buang je simbol darab ni. Simbol darab ni awak buang. Okey, dan awak combinekan dia. kg ms kuasa negatif 1. Okey, dapatlah jawapan dia. kg ms negatif 1. Okey. Okey, so ni momentum kg ms negatif 1. Okey, seterusnya kita tengok daya. Okey, daya adalah jisim darab pecutan. Okey, jisim kilogram. Pecutan tadi kita dapatkan nama apa tadi? Pecutan tadi kan? Okey, pecutan awak dapat ms negatif 2. So kg darab ms negatif 2. So, macam nak buat? Sama macam tadi, kita buang simbol darab. So dapatlah kg ms negatif 2. Okey. Ataupun ada satu lagi cara. Ada satu lagi cara. Senang saja. kg ms negatif 2 ni susah sangat nak ingat. Okey, ada satu lagi simbol ataupun unit yang khas untuk daya. Kita namakan dia sebagai Newton. Ataupun singkatan dia adalah N. So bila daya saja awak kena ingat simbol unit dia adalah Newton. So tak payah nak darab-darab, terus saja ingat daya tu Newton ataupun N. Okey. So kat sini ada 2 unit lah. Okey, kalau tengok kat sini. Okey. Okey, satu kg ms negatif 2 ataupun lagi satu N, Newton. Okey, seterusnya. Impuls. Impuls ialah impuls adalah daya darab masa. Okey, kita ambil dulu yang susah ni. Kita ambil unit ni, daya ni. kg ms negatif 2 darab masa, saat kan? Okey, so kita combinekan. Kita buangkan simbol darab ni. kg ms negatif 2 s. Okey, ingat tak tadi cikgu cakap? Bila ada 2 s, bermaksud kita kena gabungkan dia. Okey, so kita gabungkan s ni, kita nak jadikan dia satu saja. kg ms. Okey, so macam nak gabungkan? Okey, negatif 2 ni kena tambah dengan kuasa kat sini. So berapa kuasa kat sini? Tak tulis pun. Kuasa kat sini sebenarnya adalah kuasa 1. Okey, jadi kita nak gabungkan dia. Negatif 2 kena tambah dengan 1. Negatif 2 tambah 1 bersamaan dengan negatif 1. Jadi kat sini awak tulis kg ms negatif 1. Okey, ini adalah unit bagi impuls. Ataupun cara lagi satu. Okey, daya darab masa. Daya ni kita gantikan dengan simbol ni, Newton. So kita darabkan N darab dengan masa. Masa saat S. Okey, jadi cara dia N S. Okey, sebab kita buang simbol darab ni. Kenapa N? Sebab daya adalah Newton. So kat sini daya darab masa. So daya ni kita gantikan dengan N, masa ni kita gantikan dengan S. Okey, ataupun cara yang panjang sikit, kita gunakan unit yang panjang ni, kg ms negatif 2. Okey, nak guna yang ni boleh, nak guna yang ni pun boleh. Okey, baik. So selesai kat sini. So impuls. So impuls ada 2 unit lah. Okey, impuls kan. Impuls ada 2 unit. Satu yang ini, satu lagi yang ini.
So mana-mana kita nak guna tak ada masalah. Okey, tekanan. Tekanan ialah daya bahagi luas permukaan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tekanan daya bahagi luas permukaan. Okey. So daya, berapa daya tadi? Okey, daya tadi adalah kg ms negatif 2 daya. Jadi kg ms negatif 2. Okey, luas tadi, luas yang ni, panjang darat lebar kan, m kuasa 2. Okey, so ni m kuasa 2. Okey, so kat sini macam biasa, kita bawa naik m ni ke atas. kg ms negatif 2, m kuasa, bawa naik ke atas, kita letak simbol negatif. Negatif 2. Okey, so m ada 2 sekarang ni. Kat sini ada m, kat sini pun ada m. Jadi kena combine lah m tu. kg m. Okey, nak combine macam mana? So kat sini m tak ada kuasa, bermaksud dia kuasa 1. So kat sini ada negatif 2. So 1 dengan negatif 2 ni kita kena campurkan. 1 tambah negatif 2. So berapa 1 tambah negatif 2? Negatif 1. Okey, sebab awak ada RM1, awak hutang RM2. Maksudnya awak hutang lagi RM1, negatif 1 kan. So kat sini kita gantilah m negatif 1. So S tak ada masalah, kita salin je S negatif 2. Okey, so ni jawapan dia. Ni kan. Alright. Okey, seterusnya kerja. Kerja, rumus dia ialah daya darab sesaran. Okey, kerja. Kerja daya darab sesaran. Kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey. So daya tadi adalah kg m s negatif 2 kan, daya. Sesaran tadi cikgu cakap sesaran tu sebenarnya adalah jarak. Jadi sesaran jarak ialah m, meter. Okey, combinekan. kg m s negatif 2 m. Sebab kita buang simbol darab ni. Okey, sekarang ni ada 2 m. M kat sini ada, m kat sini pun ada. Jadi m kat sini sebenarnya adalah kuasa 1. M kat sini pun kuasa 1. Jadi bila kita tambah 1 dengan 1, kita akan dapat 2. So, kg m kuasa 2, s kuasa negatif 2. Dapat. Okey. Senang. Okey, settle kat sini. Okey, seterusnya adalah kuasa. Kuasa kerja bahagi masa. Okey, kuasa. Kerja bahagi masa. Okey, so kerja tadi dia punya unit dia adalah kg m kuasa 2 s negatif 2. Okey, kita salin. kg m kuasa 2 s negatif 2. Okey. Bahagikan dengan masa. So masa adalah saat. Okey. So kat sini kita bawa naik s ke atas. kg m kuasa 2 s negatif 2 s negatif 1. Kan? Sebab kita bawa naik ke atas, so ada simbol negatif. S ada 2 kali. So kena tambah lah. Kuasa negatif 2 dengan kuasa negatif 1 ni kita tambah. Negatif 2 tambah negatif 1. Awak hutang RM2, awak hutang lagi RM1. Bermaksud awak dihutang berapa? RM3. Okey. Jadi kita gantikan kuasa S tu dengan kuasa negatif 3. kg M kuasa 2 S negatif 3. So betul tak? Okey, betul kat sini. Okey, dan last dua kali, second last, frekuensi. Okey, frekuensi senang je lah. Frekuensi bersamaan 1 per tempoh.
tempoh ni apa? Tempoh ni kan masa. Bermaksud tempoh ni adalah saat. Okey, bila bawa naik ke atas, 1 S kuasa negatif 1. Okey, sebab dia kita bawa naik ke atas, so mesti ada simbol negatif. Okey, so betul yang ni. Dan last sekali ialah caj elektrik. Okey, caj elektrik arus darab masa. Arus kita tahu unit dia adalah A, ampere. Masa adalah saat. So, bila A darab S, kita buang simbol darab, dia akan jadi ES. Okey, dah. Okey, so settle So, dalam nota awak jangan tengok nota. Sebab nota tu ada silap. Jadi, awak tengok pada video yang cikgu tunjukkan ni. Okey, harapnya dapatlah bagi memudahkan lagi awak faham. Okey, thank you.